102.3 Mempersembahkan. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Seperti yang dijanjikan dalam dialog 1.30 hari ini dalam slot kesihatan, kita akan bersama dengan Dr. Nur Mashita binti Zainal Abidin, iaitu Pegawai Perubatan Unit Kawalan Penyakit TB dan Kusta. Seperti yang kita sedia maklum bahawa esok 24 Mac akan diadakan Hari Peringatan Penyakit Kusta Sedunia. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan apakah itu penyakit TB. Maafkan saya, Hari Peringatan Penyakit TB Sedunia, bukannya kusta. Jadi hari ini kita akan membincangkan apakah itu penyakit TB. Kita bersama dengan Dr. Nur Mashita di talian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sampai tersasul saya Doktor antara TB dengan kusta ni. Ya. Doktor sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Doktor, seperti yang kita sedia maklum bahawa esok akan diadakan Hari Peringatan Penyakit TB Sedunia. Untuk kita mengetahui dan untuk sebagai meningkatkan kesedaran, komitmen serta sokongan pelbagai pihak terhadap tugas-tugas kawalan dan penjagaan penyakit kusta ni Doktor. Tapi Doktor, kami ingin tahu terlebih dahulu apakah penyakit TB ni dan apakah simptomnya? Okey. Terima kasih ya, Cik. Ya, saya. Cik Yat ya? Ya, saya. Okey. Okey, hari ini pertamanya terima kasih kepada Radio Melaka FM kerana sudi menjemput kami lah, wakil unit TB Kusta untuk slot kesihatan. Okey, apakah penyakit TB dan simptomnya? Ya, saya. Okey. Penyakit TB adalah penyakit tuberkulosis, iaitu yang kalau dahulunya kita kenali penyakit ini sebagai batuk kering. Batuk kering. Dan okey. Ianya adalah sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh sejenis kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis lah. Dan jadi sebab itulah nama dia tuberkulosis. Dan penyakit ini boleh menjangkiti keseluruhan badan kita ya, para pendengar. Dan tapi lazimnya penyakit kuman ini akan menjangkiti paru-paru. Tetapi ia juga boleh menjangkiti bahagian lain seperti usus, tulang, otak, kulit dan buah pinggang. Dan TB ni antara simptom dia adalah TB ni ada dua jenis, iaitu yang aktif dan TB pendam. Maknanya TB aktif tu TB yang aktif lah, sedang aktif dalam badan kita, dan yang pendam ni maknanya kuman dia sedang tidur dalam badan kita tapi tak ada gejala. Kalau untuk TB aktif, antara simptom dia termasuklah batuk. Kalau TB paru-paru, batuk yang berpanjangan ya para pendengar, batuk yang lebih daripada 2 minggu. Contohnya kalau kita batuk lebih 2 minggu, ada kahak yang berwarna kekuningan, hijau ataupun berdarah, kita perlu dapatkan nasihat doktor. Dan simptom lain yang lazim termasuklah demam berpanjangan, iaitu on and off fever. Lazimnya lebih daripada sebulan lah. Dan kita merasa kurang sihat, kita hilang selera makan, berat badan menurun dan juga kita akan rasa sakit di bahagian dada. Jadi Dr. Mashita, adakah mereka yang batuk selama 2 minggu dan lebih tu semuanya mereka adalah mengalami penyakit TB ni, ataupun hanya sebahagian saja, atau ada perlu lakukan apa-apa ujian saringan? Kalau bagi mereka yang batuk lebih 2 minggu, kita sarankan untuk pergi ke klinik berdekatan dan cek kahak. Sekiranya ada kahak lah. Dan kahak itu selalunya kita akan buat ujian untuk pastikan kuman tu sama ada kuman TB ataupun kuman biasa yang boleh kita rawat dengan antibiotik. Ataupun mungkin dan juga kita jika perlu doktor akan buat X-ray. Doktor X-ray dada. Doktor, mesti ramai yang tertanya-tanya bagaimana pula TB ni boleh berjangkit, sebab kadang-kadang orang kata kita tak tahu, macam kalau macam sekarang ni pandemik COVID-19 ni, kita tahulah mungkin melalui sentuhan ataupun yang sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan penyakit TB ni, macam mana dia boleh dijangkiti? Okey. Untuk TB, sebab tadi saya ada sebutkan TB ada banyak jenis kan. TB betul. Paru-paru, usus, tulang, otak, kulit dan buah pinggang dan sebagainya lah. Sebabnya dia boleh menjangkiti seluruh badan. Jadi yang bagi TB yang berjangkit adalah TB paru-paru. Paru-paru. TB paru-paru. Jadi sekiranya ada seseorang pesakit TB paru-paru tu, jika dia batuk atau bersin,
kuman TB yang daripada paru-paru dia tu akan tersebar melalui titisan cecair kecil dan akan mencemarkan udara yang dihirup oleh orang lain. Jadi ianya adalah melalui batuk lah, iaitu melalui udara. Jadi maksudnya TB ni boleh dijangkiti melalui orang yang disahkan terkena penyakit TB ni. Bila dia batuk, maksudnya orang yang berada di sekitaran dia berisiko untuk dijangkiti juga, ya doktor? Ya, betul-betul. Orang yang berisiko dijangkiti penyakit TB ni adalah mereka yang close contact, iaitu mereka yang banyak meluangkan masa dengan pesakit TB. Dalam jarak yang dekat lah. Saya bagi contoh ya. Contohnya sekiranya kita tinggal bersama-sama seorang ahli keluarga yang ada pesakit TB paru-paru, ataupun contohnya pengasuh dengan anak yang diasuh. Jikanya pengasuh tu TB paru-paru, anak yang diasuh tu pun boleh kena juga. Lagi contoh yang lain-lain, guru dengan anak murid ataupun warden penjara dengan tahanan, mereka yang banyak meluangkan masa bersama-sama setiap hari dalam satu tempoh. Maksudnya dan okey, doktor boleh teruskan. Dan risiko penyakit TB ni akan meningkat sekiranya kawasan tu sempit. Contohnya rumah tu sempit, sesak. Saya bagi contoh rumah pekerja asing, rumah kongsi yang tidak mempunyai pengudaraan yang tidak sempurna lah, poor ventilation, tiada cahaya matahari. Jadi mereka akan lagi sesak dalam tu, lagi tinggilah risiko mereka menjangkiti antara satu sama lain tu. Jadinya doktor, di sini punca nak berlakunya penyakit TB ni samalah juga macam mana punca-punca kita untuk mencegah penularan COVID-19 ni doktor, seperti betul. Tempat yang sesak, berbual jarak dekat, tidak memakai pelitup separuh muka, samalah ya doktor? Ya, betul. Cuma TB tidak berjangkit melalui sentuhan. Dia berjangkit melalui titisan batuk dan bersin tu lah. Okey, baik doktor. Doktor, bagaimana pula dengan kontak TB ni doktor? Apakah itu ujian saringan bagi kontak TB ni? Adakah ia sama dengan macam kontak COVID-19 ni doktor? Okey. Kontak TB ini maksudnya orang yang ada kontak, orang yang tinggal ada berhubungan lah dengan pesakit TB tu, yang tinggal bersama, yang seperti saya maklumkan tadi dalam satu tempoh yang munasabah. Jadi contohnya kalau household contact, jika kita ada ahli keluarga yang ada pesakit TB, kita tu merupakan kontak TB. Jadi kontak TB, siapa yang merupakan kontak TB perlu menjalani ujian saringan TB lah untuk mengetahui sama ada mereka ni telah dijangkiti ataupun belum, macam tu. Bermaksud di sini doktor, pihak Kementerian Kesihatan akan menghubungi mereka yang menjadi kontak TB ini, atau mereka sendiri perlu mendaftar di klinik-klinik berhampiran mengatakan bahawa mereka terdedah kepada individu yang ada penyakit TB ni? Sebenarnya dua-dua boleh. Dua-dua. Yang lazimnya, contohnya kalau kita ada pesakit TB, kita akan notify melalui notification lah. Dan juga kita punya inspektor kesihatan akan pergi membuat siasatan dan akan kenal pastilah siapa yang seisi rumah dia dan siapa kontak kerja dia. Jadi mereka yang dalam golongan ni dia akan diarahkan menjalani ujian saringan kontak TB. Tapi sekiranya jika kita sendiri tahu ada pesakit TB dekat dengan kita yang tinggal bersama-sama kita ataupun bekerja dengan kita, kita boleh pergi ke klinik dan dapatkan ujian saringan. Tak perlu tunggu arahan. Kita cuma maklumkan kepada doktor, bagi tahu yang kita ni merupakan kita terdedah kepada pesakit TB. Tak perlu tunggu arahan. Okey. Antara ujian saringan kontak tu termasuklah X-ray dada, ujian mantu test dan juga ujian sampel kahak. Sekiranya kontak TB tu ada gejala batuk, kita akan buat ujian sampel kahak. Baik doktor, pastinya ramai antara pendengar-pendengar kita yang tertunggu-tunggu apakah yang selanjutnya akan doktor kongsikan bersama kami di Melaka FM ni. Tapi sebelum tu doktor, kita akan berhibur seketika dengan lagu Ayu ke Hadapan, dan selepas itu doktor akan kembali dengan pastinya info-info yang lebih lagi mengenai penyakit TB ni. Okey, terima kasih. Okey, kepada anda di luar sana, kita akan berhibur seketika dengan lagu Ayu ke Hadapan, dan selepas itu kita akan kembali semula bersama Dr. Nur Masyita bagi membincangkan lebih lagi mengenai penyakit TB ini. Terus bersama kami di Radio Nombor 1 Orang Melaka, semestinya Melaka FM mempersanakan.
barisan hadapan sama-sama kita. Tegur lawan kita jaga kita. Bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo kita ke depan, elak sesak, elak sempit. Jangan sembang dekat-dekat, sama-sama kita ingatkan. Tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakkan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Ayo ke hadapan, ayo ke hadapan. Norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Kembali lagi dalam Dialog 1.30 hari ini, kita membincangkan mengenai apakah itu penyakit TB daripada bahan bacaan yang telah saya baca ya, Dr. Mashita. Ya. Daripada bahan yang terkini yang saya baca, pada tahun 2019 berlakunya peningkatan sebanyak 2% ya doktor, berbanding dengan jumlah kes TB di Malaysia berbanding dengan tahun 2018. Dan kadar kematian juga yang dicatatkan di sini daripada apa yang saya baca adalah sebanyak 3.7% bagi setiap 100,000 penduduk. Ya, betul. Bila kita melihatkan jumlah kematian ni 3.7 ni, bagi kami agak tinggi juga doktor. Jadi kami tertanya, apakah penyakit TB ni sebenarnya boleh sembuh ataupun ianya akan berakhir dengan kematian doktor? Okey. Terima kasih untuk soalan itu. Adakah penyakit TB boleh sembuh? Okey. Ya, penyakit TB boleh sembuh dengan rawatan yang sempurna. Tetapi kita hendaklah tahu berapa lama rawatan dia ya. Rawatan dia adalah selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan ubat TB ini perlu dimakan setiap hari selama 6 bulan. Jadi untuk memastikan pesakit TB makan ubat ni, kita menjalankan direct observation therapy lah yang kita panggil DOTS. DOTS ni maksudnya pesakit tu dia perlu datang ke klinik dan telan ubat di hadapan kaki tangan kesihatan selama tempoh rawatan dia. Maksudnya selama tempoh 6 bulan tu setiap hari mereka perlu ke klinik. Untuk selalunya kita akan tekankan untuk 2 bulan pertama lah. Kerana dalam 2 bulan pertama ni adalah proses dia punya kuman dia untuk convert lah daripada sputum dia positif yang awal tu kepada negatif pada bulan kedua. Bermakna kuman dia dah lemah lah, sebabnya dia dah start makan ubat. Dr. Mashita, kita ada soalan daripada pendengar kita yang menghantarkan di WhatsApp Melaka FM ini. Okey, pendengar kita ni dia menceritakan bahawa dia ada arwah ibunya dulu meninggal kerana penyakit TB ni. Dia menceritakan bahawa sejak yang dia ingat arwah ibu dia menderita penyakit TB ni selama bertahun-tahun dan tidak sembuh. Jadi dia nak tahu apakah dengan kes yang berlaku, arwah ibu dia meninggal kerana penyakit TB, mereka adik-beradik mempunyai potensi yang tinggi untuk turut dijangkiti penyakit yang sama. Okey, terima kasih kepada pendengar yang bertanya. Ya, betul. Sebenarnya cik atau puan lah memang berisiko mendapat TB kerana tinggal bersama-sama ibu kan. Selalunya dalam satu rumah, walaupun ibu tu sudah lama mungkin sudah lama meninggal dan di sini kita perlu tengok ibu dia tu dah lama sakit TB. Dan saya assume mungkin ibunya TB paru-paru lah. Dan sekiranya dia pendengar tersebut dan adik-beradik yang lain perlu membuat saringan ujian kontak TB lah, pergi klinik berdekatan dan buat saringan.
Dan yang tadi Cik DJ yang tadi Ya. saya terangkan, kita ada dua jenis, TB aktif dan TB pendam. Ya, betul. Jika TB aktif, jika pendengar tersebut mempunyai TB aktif, dia akan mempunyai gejala lah seperti batuk, demam berpanjangan, berat turun dan juga rasa tidak sihat lah. Tetapi bagi mereka yang TB pendam, mereka ni tidak ada gejala. Mereka berasa sihat. Dan mereka tidak berjangkit kepada orang lain. Dan saya khawatir pendengar tersebut yang bertanya tu adalah merupakan TB pendam. Kategori pendam ni. Ya. Jadi doktor, ada kemungkinan macam contohnya mak ayah ada penyakit TB dan anak juga ada penyakit TB tapi kategori TB pendam ni. Jadi ya, betul. tertanya apa yang saya sendiri dan saya pasti pendengar juga tertanya, adakah penyakit TB ini ialah penyakit turunan? Maksudnya jika ayah atau ibu ada penyakit TB dan kemungkinan anaknya pun juga ada penyakit yang sama. Oh, bukan. Penyakit TB adalah penyakit berjangkit dan dia bukan keturunan. Kalau keturunan ni maksudnya dia melalui genetik kan. Betul. Penyakit TB dia berjangkit melalui yang saya terangkan tadi lah, batuk ataupun bersin lah, dan mereka tinggal bersama-sama. Jadi jika untuk yang mungkin mereka menganggap keturunan sebabnya jika satu family tu TB, mereka berisiko tinggi sebabnya mereka tinggal bersama-sama dalam household contact. Jadi yang menyebabkan dijangkit itu adalah kerana mereka tinggal bersama, mungkin dari segi apa yang doktor cakap tadi, punca-punca yang boleh menyebabkan dijangkiti, tapi bukanlah ianya penyakit keturunan ya doktor? Bukan. Okey. Doktor, ada lagi satu daripada pendengar juga, dia menyatakan bahawa adiknya didiagnos TB. Dalam masa 2 minggu adiknya batuk. Lepas tu bila dapat rawatan, doktor mengatakan bahawa adiknya mungkin didiagnos dengan TB ni. Tapi doktor tak berapa lama selepas dia mendapatkan rawatan di hospital, dia pun menghembuskan nafasnya terakhir. Jadi pendengar kita nak tahu seberapa seriusnya penyakit TB tu, kerana baru saja adiknya batuk dalam masa 2 minggu dan dimasukkan ke hospital dan dia pun menghembuskan nafas terakhir. Jadi mungkin TB ni ada kategori dia, atau ada macam kalau kita kanser tu dia ada tahap 1 hingga ke tahap 5. Bagaimana pula dengan TB ni? Mungkin ada tahap-tahapnya, doktor? Okey. Saya merasa simpatilah kepada pendengar yang bertanya, dan saya khawatir mungkin adik beliau datang lewat untuk diagnosa TB. Bermakna sekiranya tadi dia ada bagi tahu TB paru-paru ya. Dia tak beritahu saya TB apa yang seperti dikongsikan. Cuma dia kata dalam masa 2 minggu adiknya batuk tak berhenti. Bila dapatkan rawatan mungkin disuspek TB. Dan ketika berada di hospital dia menghembuskan nafas terakhir. Maksudnya tempoh masa tu tak panjang, doktor. Okey. Saya saya assume dia adalah TB paru-paru lah sebab dia batuk lama ya. Jadi selalunya kalau mereka dah pada tahap yang sudah lewat lah. Dia, maknanya mungkin dia sudah batuk sebelum tu dah lama, mungkin kadang-kadang pesakit ada batuk 6 bulan, ada yang setahun dia datang. Tapi dia tidak mendapatkan diagnosa yang tepat. Jadi ubat TB tu tidak dimulakan daripada awal. Bila tidak dimulakan awal, kuman TB ni akan merebak ke seluruh paru-paru dan dia boleh menyebabkan kematian. Jadi lewat mendapatkan rawatan juga boleh menyebabkan kematian, doktor? Ya. Bukanlah Betul. TB tu ada, orang kata ada tahap-tahap dia 1 hingga ke 5 tu, tak ada lah ya, doktor? Tidak. Dia ada tahap tapi dia boleh, kita perlu kesan awal untuk kita mulakan rawatan lebih awal. Sebab TB boleh sembuh. InsyaAllah. Baik, doktor, bersempena dengan esok adalah hari hari TB sedunia ni. Mungkin ada apa-apa yang doktor ingin sampaikan kepada pendengar-pendengar Melaka FM, bagaimana kesedaran mereka mengenai pentingnya pencegahan dan juga mendapatkan rawatan sekiranya dijangkiti dengan penyakit TB ini, doktor. Silakan, doktor. Okey, saya nak pesanlah kepada para pendengar, sekiranya mempunyai simptom-simptom yang saya terangkan tadi, iaitu batuk yang lama lebih 2 minggu, dan lebih-lebih lagi jika batuk tu berkahak, kahak yang berdarah, merasa tidak sihat dalam tempoh yang lama, lebih sebulan, contohnya selalu demam,
malam-malam berpeluh, turun berat badan, hilang selera makan. Saya mohon pergi ke klinik berdekatan untuk dapatkan diagnosa lah dan rawatan. Sekiranya disahkan penyakit TB paru-paru, mohon kuatkan semangat lah dan bersabar untuk menyempurnakan rawatan selama 6 bulan lah, kerana TB boleh sembuh. Bermakna doktor, sekiranya selepas 6 bulan tu jika pesakit tidak sembuh, rawatan akan diteruskan lagi atau dia terhenti hanya ketika sampai 6 bulan saja? Sekiranya tidak sembuh, kita akan sambung rawatan sehingga kita pastikan betul-betul sembuh. InsyaAllah. Sebabnya dalam TB ada yang kita untuk TB yang biasanya lazimnya kita akan rawat dengan 4 jenis antibiotik lah, 4 jenis kita panggil first line anti-TB. Maknanya ubat yang permulaan first line. Tapi sekiranya kita dapati kuman dalam kahak dia tu sudah kebal dan kita perlu buat culture dan sensitivity, kita perlu cek lah dia sama ada kuman tersebut masih sensitif atau tidak kepada antibiotik tu. Dan jika perlu, kita perlu tukar kepada second line anti-TB pula. Second line tu maksudnya antibiotik yang lagi kuat lah. Okey, jadi di sini kepada anda yang mungkin ada batuk melebihi 14 hari, perlulah mendapatkan rawatan untuk menentukan sama ada anda batuk biasa ataupun anda dijangkiti penyakit TB ini. Ya, betul. Okey, terima kasih Dr. Nur Masyita atas kesudian bersama dengan kami di Melaka FM bagi memberi kesedaran kepada pendengar-pendengar kami mengenai apakah itu penyakit TB. Okey, terima kasih Melaka FM. Terima kasih. InsyaAllah doktor, jika ada masa dan kelapangan kita akan bersua lagi dengan topik-topik yang lain berkenaan dengan penyakit berjangkit ini ya doktor. Okey, insyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Baiklah saudara, itulah dia tadi Dr. Nur Masyita binti Zainal Abidin, iaitu Pegawai Perubatan Unit Kawalan Penyakit TB dan juga Kusta, bagi memberikan kita penerangan mengenai apakah itu penyakit TB. Kepada anda yang mungkin mengalami batuk yang berpanjangan melebihi daripada 2 minggu ataupun 14 hari, sila mendapatkan rawatan untuk menentukan sama ada anda sebenarnya hanyalah batuk biasa ataupun anda dijangkiti dengan wabak TB. Sekiranya anda TB, kuatkan semangat, jalani rawatan, insya-Allah anda juga pasti akan sembuh. Baiklah, masa sangat-sangat mencerumbai. Jam telah pun berada pada pukul 1.53 tengah hari. Sebentar lagi anda akan ditemani oleh sahabat saya yang kecil molek semestinya, Raihan Rahim, dalam Panorama 25. Saya akan tinggalkan anda dengan lagu Cinta Tak Kenal Siapa daripada Aris Ariwatan. Untuk maklumat semua, Aris Ariwatan adalah merupakan antara artis yang akan bersama kita dalam Malam Retorik Islam pada 2 hari bulan April nanti bersempena dengan Hari RTM ke-75. Sama-sama anda nantikan Malam Retorik Islam, dan kami juga ada program-program yang lain sempena dengan Hari RTM ke-75. Antaranya kami ada Forum Perdana Al-Ihwal Islam yang akan diadakan pada 1 April nanti, dan juga Maya Gegau pada 3 April 2021. Terus bersama kami di Radio Nombor 1 Orang Melaka, semestinya Melaka FM mempersanakan.